Subhanallah, Alhamdulillah, untuk kali ini marilah kita sama-sama mengenali 4 sifat hati. Kita bimbang 4 sifat ini ada dalam diri kita, iaitu yang pertama, antara sifat hati yang mazmumah, iaitu sifat kekerasan. Manusia yang mempunyai sifat keras ini, dia akan dikuasai oleh sifat marahnya. Dia akan kasar, akan wujudkan pembencian, kebencian, permusuhan, suka mencela orang lain, mungkin juga akan menimbulkan kepada persengketaan sehingga memukul. Subhanallah. Apabila manusia dikuasai dengan sifat kekerasan ini, kita bimbang sampai satu ketika Allah sebut di dalam Al-Quran, sesungguhnya hati itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau batu kita lihat ada air yang menitik, lama-lama dia berlekuk juga. Tapi manusia yang mempunyai hati yang keras ini, sekiranya dia tidak melalui proses penyucian hati ataupun tidak melalui proses mengubah diri dan merasakan apa yang dibuat adalah betul, hatinya akan lebih keras daripada batu. Dan setelah dia memiliki sifat kekerasan, dia akan naik kepada apa? Sifat kebidatangan, iaitu yang mana apabila memiliki sifat hati yang berbentuk kebidatangan, maka dia akan merasakan tamak, dia nak melahap, mengikut hawa nafsu, kemudian dia melepaskan nafsu tanpa mengira batas dan sebagainya. Akhirnya mereka ini lebih jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah hatinya keras, akhirnya hati itu melahirkan sifat-sifat hati yang berbentuk kebinatangan. Ia membawa maksud, kadang binatang pun tak seganas dia, tetapi membawa maksud ia telah mengetamakan segala kehendak nafsu. Apa yang dibuat sehari-hari adalah untuk memenuhi kehendak nafsu. Bila makan, dia lupa tentang sunnah. Bagaimana makan mengikut hawa nafsu, nak memuaskan nafsu. Apabila tidur, tidur mengikut nafsu. Lagi sedap tidur, lagi lama tidur, tidur tanpa niat untuk bangun ibadah. Tidur memang semata-mata untuk melayani nikmat tidur. Ramai juga yang mengikut hawa nafsu dalam berhibur. Memang semata-mata untuk hiburkan diri, walaupun melanggar batasan. Na'udzubillah min zalik. Hati yang seperti ini tak rasa resah gelisah kerana hati dah keras, melahirkan pula sifat kebidatangan, iaitu mengikut hawa nafsu semata-mata. Dan apabila sampai peringkat yang kedua, sifat hati yang seterusnya, iaitu yang lagi kita takut, iaitu lahirnya sifat ketuhanan. Yang mana apa? Ia menjadi merasakan bahawasanya apa yang dia buat ini tak ada kaitan langsung dengan Tuhan. Dia tak ada langsung memikirkan buat sesuatu untuk mengharapkan ganjaran pahala, dan buat sesuatu takut azab Allah. Bahkan dia tak nak fikir langsung tentang dosa pahala. Akhirnya dia merasakan hidupnya adalah dia yang tentukan. Kalau dia usaha, dia dapat. Dia tak perlu rasa bersyukur kepada pemberian sesiapa. Dia rasa sebab itu hasil usahanya. Apabila dia kehilangan sesuatu, dia marah-marah sebab dia tak rasa pun kaitan bahawasanya Allah yang berikan ujian. Dia boleh jadi seorang yang sangat pemarah, pendendam kepada manusia yang lain, sebab dia merasakan ketika itu ada sifat ketuhanan di dalam dirinya. Dia tidak merasakan sifat kehambaan, keakuran kepada sesiapa. Na'udzubillah min zalik. Dan sifat yang terakhir, iaitu yang keempat, iaitu sifat kesyaitanan. Kita bimbang apabila sampai kepada tahap yang keempat ini, setelah sifat hati yang keras, kemudian hati yang kebidatangan, kemudian ketuhanan, kemudian yang keempat iaitu kesyaitanan. Sebab kita tahu sifat syaitan ialah dia bukan sekadar dia sendiri jahat, tapi dia menghasut orang lain melakukan kejahatan. Bukan sekadar dia sendiri binasa, tapi dia nak seramai mungkin manusia turut binasa. Dan fokus seharian dia adalah untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Jadi memang ada kelompok manusia yang hanya memikirkan tentang nak melakukan kejahatan apa hari ini dan bagaimana nak meramaikan lagi bersama dengan dia. Nak ajak kawan itu, bisikkan kawan itu, ajak pergi sana, ajak pergi sini, supaya dia rasa tak keseorangan, rasa berdosa. Tak keseorangan bila buat maksiat. Dia ajak sampai mungkin untuk pergi pub contohnya, ke tempat maksiat, tempat perzinaan, tempat minum arak, pelacuran. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah marilah sama-sama kita beramal dengan satu doa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menerusi surah Ali Imran ayat yang ke-8. Doanya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami,
janganlah Engkau memesongkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Subhanallah. Mudah-mudahan doa ini akan menuntun kita untuk kekal memiliki hati yang sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah, dan yang mana siapa yang dapat petunjuk daripada Allah, nescaya hidupnya sentiasa dalam keadaan yang selamat, sejahtera di dunia dan di akhirat.